Salam sejahtera semua, saya Dr. CK. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua apa itu nano fertilizer, yaitu baja nano dalam podcast ini. Untuk makluman, nanoteknologi bukanlah sesuatu yang baru. Sekiranya anda menonton Marvel's Avengers di Infinity War, maka anda pasti menyadari baju besi terbaru Tony Stark dibina menggunakan teknologi nano. Secara definisi, nanoteknologi adalah eksploitasi bahan pada skala nano, yaitu dari 1 sehingga 100 nanometer dalam dimensi apapun. Nanoteknologi dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan baja untuk meningkatkan produktiviti pertanian. Ia mengutarakan bahawa penghantaran nutrien mineral dalam bentuk nano dianggarkan mempunyai sejumlah ciri yang bermanfaat, termasuk masa pelepasan nutrien yang berterusan, penyeragaman atau tindak balas persekitaran yang disasarkan, dan penghantaran nutrien yang diarahkan. Ini kerana kereaktifan nanomaterial yang tinggi berkait rapat dengan saiz yang kecil, dan dengan itu pemilikan kawasan permukaan yang besar yang memberikannya sifat-sifat unggul berbanding zara-zara kimia yang bersaiz besar. Penggunaan secara bijaksana mikronutrien seperti zinc, besi dan tembaga, magnesium, manganis dan nikel dapat diserahkan sebagai nanopartikel yang dapat dikeluarkan secara langsung oleh rancangan atau dilarutkan dalam lysosfera. Selain itu, baja mineral semula jadi seperti zara ROX phosphate dapat disediakan sebagai formulasi nano dengan mengisar dan membekalkan kepada tanaman sebagai zara nano. Nutrien mineral ini dapat dilingkaskan dalam polimer nano yang juga dapat diserap secara langsung oleh tanaman atau dibebaskan secara sesuai dengan keperluan tanaman. Ia juga mengetengahkan bahawa colak pelepasan nutrien dalam formulasi nano jauh lebih efisien daripada yang dihasilkan oleh baja pukau. Kecekapan penggunaan tanaman dari baja pukau semasa terganggu oleh pencucian nutrien yang tinggi dari lysosfera, penetapan di dalam tanah menjadi bentuk yang tidak tersedia untuk tanaman, serta penguapan. Oleh itu, baja nano dicadangkan untuk menawarkan kelebihan seperti mengatasi pencucian, penetapan nutrien dengan menawarkan pattern pelepasan yang sesuai dengan keperluan nutrien tanaman. Sekiranya tanah kekurangan nutrien kerana zara nano melepaskan ion larut lebih cepat daripada zara pupkau, pelepasan nutrien dari nanomaterial yang dipertingkatkan dengan dan berterusan akan menjadi penting dalam membekalkan nutrien dengan cepat dan waktu yang teratur, berbeza dengan baja jenis lain, contohnya slow release fertilizer. Kajian terdahulu menunjukkan beberapa kesan bermanfaat baja berasaskan nano. Contohnya, zara nano zinc oxide menyebabkan lansangan akar sekunder dan mengubah seni bina akar yang dapat menyumbang dalam pengambilan nutrien secara keseluruhan. Zara nano besi oksida dan manganis telah menunjukkan kesan yang baik kepada tumbuhan melalui lansangan pengeluaran klorofil atau peningkatan kadar fotosintesis, juga dapat mengurangkan keparahan korosis kepada tanaman. Selain berpotensi mempunyai kelebihan, penerapan nanoteknologi dalam pemanfaatan tanaman dapat menimbulkan risiko kepada persekitaran. Contohnya, tanaman bukan sasaran, kemungkinan kesan sampingan kepada mikrob dan kehidupan lain jika bahan nano disalahgunakan. So, secara pendek kata, nanoteknologi ini ada kelebihan dan juga mungkin ada kelemahannya. Jadi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecekapan nanofertilizer, termasuk ukuran zara, taburan, bahan organik, pengambilan, tekstur tanah, laluan terdedah, pH tanah, dan pengumpulan baja nano dalam tanaman. Oleh itu, kesimpulannya, pemahaman yang lebih baik mengenai tindak balas dos, colak pelepasan, dan tindak balas khususnya nutrien mineral bersaiz nano diperlukan untuk memanfaatkan potensi keuntungan dengan aplikasi nanofertilizer ini. Baik, itu saja untuk sesi perkongsian hari ini. Sekian, terima kasih.